Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi hari ini saya sambung tajuk perbincangan penerangan saya berkenaan dengan sains tingkatan 5, bab 5 sebatian karbon di bawah topik 5.5 minyak sawit. Baik, buah kelapa sawit seperti dalam gambar di sebelah kanan tu, gambar foto 5.6. So itu adalah keratan rentas untuk keratan memanjang untuk struktur buah kelapa sawit. Jadi buah kelapa sawit diterbahagi kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama ialah sabut. Sabut ni adalah yang bahagian luar. Kalau kita tengok ni dekat sini. Dia bahagian luar. So sabut ni dipanggil mesokarp. Sabut ni mengandungi minyak sawit paling banyak. Kita boleh dapat minyak sawit banyak di sabut. Pada sabut mesokarp. Bahagian yang kedua dipanggil isi rong ataupun kernel. So isi rong berada di bahagian dalam. Di bahagian dalam yang warna putih ni, ini adalah isi rong. Isi rong mengandungi minyak isi rong sawit yang paling berkualiti. Paling berkualiti. Mana ada setakat ni ada 2 bahagian. Sabut ada minyak, isi rong pun ada minyak, cuma kualitinya berbeza. Kemudian bahagian yang ketiga iaitu tempurung ataupun kita panggil endokarp. Tempurung ni adalah perantara ataupun di bahagian tengah antara sabut dengan kernel tadi. Jadi kawasan tempurung ni dia tidak mengandungi minyak. Dia tak ada minyak untuk kawasan tempurung. Bagaimana proses penghasilan minyak tu diperolehi? Adakah dari sebiji buah kelapa sawit tu kita perah-perah dapat terus minyak yang kita guna? Tidak. Dia ada urutan proses pengekstrakan secara banyak lah. Pengekstrakan minyak sawit tu kita buat secara industri. Kita tak buat sikit-sikit. Jadi macam mana urutan proses dia? Dia bermula daripada pengambilan buah kelapa sawit lah di ladang kelapa sawit. Satu tandan buah kelapa sawit tu kita boleh dapat dari ladang kelapa sawit tu kita boleh dapat banyak lah. Banyak tandan-tandan buah kelapa sawit. Buah kelapa sawit dalam tandannya disteril dalam steam bertekanan tinggi. Kita mesti steril dulu. Steril untuk membunuh mikroorganisma. Disteril tu maknanya kita steamkan dia pada suhu yang tinggi dan tekanan yang tinggi. Untuk membunuh mikroorganisma. Steam juga dapat melembutkan sabut. Steam juga dapat melembutkan sabut pada buah kelapa sawit untuk memudahkan buah kelapa sawit ditanggalkan daripada tandan dia. Itu fungsi untuk penggunaan steam tadi. Satu, untuk membunuh mikroorganisma. Yang kedua, untuk melembutkan sabut pada buah kelapa sawit supaya dia lebih mudah tertanggal. Seterusnya proses penanggalan yang mana buah kelapa sawit tadi akan dileraikan daripada tandan tu. So dia masukkan dalam mesin penanggal. So bila buah tu ditanggalkan, dia akan lakukan proses yang ketiga iaitu proses pencernaan. Di mana proses pencernaan ni buah kelapa sawit tadi dipanaskan pada suhu yang tinggi. Kemudian dikacau guna batang pemutar untuk asingkan sabut daripada tempurung. So proses ni secara umumnya proses ni adalah untuk menanggalkan sabut. Menanggalkan sabut dari tempurung.
Kemudian sabut dan tempurung yang mengandungi isi rung, okey, akan diproses secara berasingan. Okey, so bila dia dah pisahkan sabut dengan tempurung, sabut akan diproses dalam proses yang lain. Tempurung yang ada kernel tadi, okey, yang ada isi rung tadi akan diproses dalam proses yang berlainan. Okey, sabut tadi, okey, sabut bila dah pisah sabut dengan isi rung tadi, okey, sabut tadi akan diproses iaitu akan diperah dengan penekan hidrolik untuk mengeluarkan PO. So apa dia PO? Ni PO. PO ni short form untuk pengekstrakan minyak sawit. Okey, pengekstrakan minyak sawit. Itu dipanggil PO. Okey, minyak sawit dari sabut. Kemudian minyak sawit dari sabut ni tadi akan menjalankan proses penurasan, okey, yang mana kita asingkan minyak tadi dengan gantian sabut. Okey, proses penurasan. Kemudian dia akan lakukan proses penulinan. Okey, steam dialirkan melalui minyak sawit tadi untuk hilangkan bau dan menyingkirkan asid yang menyebabkan PO menjadi masam. Okey, kemudian PO ni tadi, minyak sawit ni tadi akan disalurkan melalui karbon yang diaktifkan untuk melunturkan warna. Dan hasilnya kita akan dapat pengekstrakan minyak sawit yang tulen. Okey, manakala isi rung tadi, okey, isi rung yang ada dalam tempurung tadi akan diekstrak, akan dikukus, asalnya ataupun pada awalnya akan dikukus, okey, pada tekanan yang tinggi. Kemudian isi rung tu akan diasingkan. Okey, isi rung dikeringkan dan PKO diekstrak menggunakan penekan hidrolik. PKO ni ialah pengekstrakan minyak isi rung. Okey, pengekstrakan minyak isi rung, PKO. Okey. So, bila dah dapat dah PKO, okey, dah dapat dah minyak isi rung tadi, kita akan lakukan penurasan untuk asingkan daripada habuk-habuk ataupun apa-apa benda asing yang ada lah. Okey, diasingkan. Kemudian dia akan dapat PKO tulen. Okey, so tadi PO tadi dia short form untuk palm oil, minyak sawit. PKO palm kernel oil, minyak isi rung. Apa yang ada dalam minyak sawit? Okey, apa yang terkandung dalam minyak sawit? So dalam minyak sawit dia terbahagi kepada dua komponen utama. Okey, yang pertama ialah gliserol, kemudian yang kedua ialah minyak sawit ni dia ada pelbagai asid lemak. Okey, asid lemak ni dia terbahagi pada dua jenis, iaitu asid lemak tepu dan asid lemak tak tepu. Okey, asid lemak tepu contohnya seperti asid palmitik dan asid stearik. Manakala asid lemak tak tepu seperti asid olik dan asid linolik. Okey, kita tengok pula sifat kimia bagi minyak kelapa sawit. Okey, sifat kimia bagi minyak sawit kita boleh tengok melalui tiga aspek, iaitu pengoksidaan, hidrolisis dan pengesteran. Okey, dalam pengoksidaan ia berlaku apabila molekul minyak sawit ni dia bergabung dengan oksigen. Okey, so bila dia bergabung dengan oksigen, dia akan menghasilkan radikal bebas. Okey, radikal bebas sebatian berbahaya kepada manusia, memberi kesan yang tidak elok kepada manusia, radikal bebas ni. Okey, yang kedua melalui aspek hidrolisis. Okey, ia berlaku apabila molekul minyak sawit bertindak balas dengan
air. Hydro ni air. Okey. So dia akan menghasilkan gliserol dan asid lemak. Okey. Yang ketiga ialah pengesteran. Okey, pengesteran dia berlaku apabila molekul asid lemak akan bertindak balas dengan alkohol dan menghasilkan sejenis ester ataupun yang kita panggil biodiesel minyak sawit. Baik, minyak sawit mengandungi pelbagai kandungan nutrisi yang elok ataupun yang baik kepada kesihatan manusia. Sekiranya kita ambil secara moderate, secara sederhana, okey, dia memberikan kandungan nutrisi yang elok, okey, untuk manusia. Okey, antara kandungan nutrisi yang ada dalam minyak sawit ialah lemak, vitamin, bahan antioksidan dan bahan-bahan dalam kandungan minyak sawit yang kurang dari 1%. Okey, kita tengok kepada lemak dulu. Okey. Minyak sawit ni dia seimbang jumlah lemak tepu dengan lemak tak tepu. Okey, kandungan lemak dia. Okey, dari segi vitamin, minyak sawit ni merupakan sumber vitamin E dan A yang utama. Okey, dan minyak sawit ni juga mengandungi bahan antioksidan seperti carotina dan vitamin E. Okey, apa lagi kandungan nutrisi dalam minyak sawit? Dia ada sterol, dia ada fosfatida, tritophanik dan alkohol alifenik. So semua ni terkandung dalam minyak sawit kurang dari 1%. So semua bahan-bahan ni adalah untuk menambahkan nilai nutrisi, menstabilkan dan memudahkan penapisan minyak. Baik, disebabkan oleh minyak sawit ni dia mengandungi kandungan-kandungan nutrisi yang elok untuk manusia. Jadi kebanyakan minyak sawit dia akan gunakan dalam pelbagai jenis makanan. Okey, contoh yang kita boleh nampak ialah seperti minyak masak. Kemudian ada juga digunakan dalam minyak sayuran, margarin dan juga penghasilan coklat. Okey, minyak sawit ni juga digunakan dalam proses pembuatan bahan-bahan bukan makanan. Contohnya seperti ubat-ubatan. Okey, kita ada penghasilan vitamin E contohnya. Okey, kemudian dalam penghasilan kosmetik, dia guna juga minyak sawit dan penghasilan sabun. Okey, so untuk video yang akan datang, so nanti kita akan bincangkan ataupun saya akan terangkan tentang tajuk sabun. Okey, penggunaan minyak sawit dalam penghasilan sabun. Okey, jadi terima kasih kerana menonton video berkenaan dengan tajuk minyak sawit. Kita jumpa pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.